Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Selamat pagi. Okay, kepada semua. 4 stem. Okay, 4 stem. Okay, hari ini kita akan pergi kepada subtopik kedua terakhir. Subtopik kedua terakhir iaitu yang berkaitan dengan subtopik interference gelombang. Buku teks, muka surat 210. Okey, 210. Okey, jadi boleh buka buku teks muka surat 210. Okey, 210 buku teks. Okey. Interference gelombang. Okey, sebelum ni kita tajuk yang sebelum ni kita pergi kepada pembelawan. Okey. Jadi kita tengok objektif hari ini. Okey, objektif hari ini iaitu yang berkaitan dengan interference gelombang. Okey. Jadi kita ada 5 objektif. Okey, 5 objektif. Okey, yang pertama terangkan prinsip superposisi gelombang. Okey, ayat yang pertama ataupun term yang pertama ni adalah superposisi gelombang. Okey, kemudian objektif yang kedua, memberihakan corak interference untuk tiga gelombang lah, tiga jenis gelombang iaitu gelombang air, bunyi gelombang bunyi, lepas tu gelombang cahaya. Kita akan tengok interference ni dalam tiga bentuk gelombang iaitu untuk air, untuk bunyi dan untuk cahaya. Lepas tu macam biasa kita akan hubung kaitkan lambda panjang gelombang. Okey, lambda ni adalah panjang gelombang. A ni adalah jarak antara antara celah. Yang ini jarak di antara superposisi. Okey, lepas tu D ni jarak di antara celah dengan skrin. Yang ni kita akan ada satu formula untuk subtopik ini. Satu formula untuk corak interference gelombang. Kita akan ada pengiraan. Kemudian menyelesaikan masalah. Bila ada formula, kita mesti ada penyelesaian masalah. Kemudian yang terakhir berkomunikasi tentang aplikasi. Aplikasi dalam kehidupan harian kita interference gelombang. Jadi kena bagi tumpuan kita tengok apa yang dimaksudkan dengan interference gelombang. Lepas tu kita kena terangkan prinsip superposisi gelombang. Rujuk buku teks. Merujuk kepada buku teks. Ini ada dekat buku teks ni, rujukan utama kita ni. Ada gambar foto ni superposisi dua gelombang membulat. Dekat sini kita ada itik macam itulah kan, itik ni kan. Lebih kurang itik answer. Ada dua. Jadi dua ekor itik ni ataupun answer ni dalam satu tasik ni, bila dia bergerak menyebabkan berlaku ataupun gelombang air terbentuk. Kita tengok sini ada bentuk gelombang air, muka gelombang ni yang kita nampak ni. Dua ekor jadi ada dua gelombang air terbentuk. Ada dua gelombang air terbentuk. Jadi dua gelombang membulat yang dihasilkan bertindih. Jadi superposisi ni maksud dalam perkataan biasa adalah bertindih. Kena highlight Istilah dalam fizik digunakan superposisi. Superposisi yang nak menerangkan berkaitan dua gelombang yang bertindih. Dua gelombang nak bertindih. Kalau gambar rajah dekat atas tu, itik ataupun answer tu
Okey, bila dia bergerak menyebabkan berlaku gelombang membulat ni, terbentuk gelombang membulat. Jadi dua gelombang membulat ni dia akan bertindih. Okey, dia akan bergerak kan. Yang ni bergerak ke sana, yang ni akan bergerak. Jadi dia akan bertindih. Okey, pertindihan tu dalam fizik, okey, kita panggil superposisi. Okey, superposisi. Okey, setakat ni kehadiran kita 23 orang. Okey, tahniah. Okey, apa yang berlaku apabila dua gelombang ini bersuperposisi, bertindih? Okey, kena ingat istilah istilah superposisi dalam fizik kita gunakan. Okey, sebenarnya maksud dia bertindih. Sama juga merambat. Okey, merambat. Okey, dalam fizik kita guna perambatan, tetapi dalam istilah biasa, perkataan biasa itu adalah bergerak. Okey, bergerak. Okey. Jadi kita pergi kepada prinsip superposisi sebab dia minta dalam penerangan dalam objektif tu adalah penerangan berkaitan dengan prinsip superposisi. Okey, prinsip superposisi menyatakan bahawa apabila dua gelombang, okey, dua gelombang bersuperposisi. Kita dalam kepala kita dua gelombang bertindih. Okey. Sesaran paduan ialah hasil tambah sesaran individu bagi dua gelombang tersebut. Okey, sesaran paduan. Sesaran paduan ni sesaran bersih. Okey, jarak bersih ataupun amplitude apa semua pengiraan tu adalah hasil tambah sesaran individu bagi dua gelombang. Bila dua bertindih, okey, dua bertindih akan menghasilkan satu. Okey, macam ni. 1 tambah 1, 1 tambah 2, 1 tambah 2. 1 tu individu, 2 tu individu. Jadi kita ada dua individu. Bila kita tambah 1 tambah 2 akan menghasilkan 3. Jadi 3 tu satu individu yang lain. Okey, yang mana 3 tu sebenarnya dihasilkan oleh hasil tambah 2 individu yang bertindih. 1 tambah 2 bersamaan dengan 3. Jadi 3 tu adalah okey, 3 tu adalah individu yang dikeluarkan daripada pertindihan antara dua individu, dua nombor. Okey, itu cikgu nak terangkan dari segi matematik. Okey, maksud ni, hasil tambah sesaran individu bagi dua gelombang tersebut. Okey, sesaran paduan. Maksudnya, hasil tambah okey, antara dua individu. Dua individu dalam kes superposisi ni dua gelombang. Okey, dua gelombang. Okey, ada soalan untuk superposisi? Superposisi pertindihan. Okey, istilah biasa pertindihan. Okey, bila pertindihan, okey, sesaran paduan ni nilai. Okey, nilai amplitude okey, yang kita dapat daripada gelombang akhir sekali iaitu sesaran paduan ialah hasil tambah antara dua individu, maksudnya dua gelombang. Okey, dan cikgu terangkan tadi kaitkan dengan matematik. Okey, matematik. Okey, kita pergi kepada interference. Tadi kita dah pergi kepada superposisi. Jadi maksud superposisi bertindih. Sekarang kita nak pergi interference. Okey, interference dengan sumber gelombang koheren. Ada perkataan lain pula, koheren. Okey, koheren. Interference. Okey, sumber gelombang koheren. Okey, koheren sekejap okey, dia ada sebut dekat sini. Okey, koheren. Okey, interference gelombang. Okey, interference gelombang ialah superposisi. Tadi kita pergi kepada superposisi. Dah boleh faham superposisi. Jadi kita pergi kepada interference gelombang. Jadi interference gelombang ni adalah superposisi dua atau lebih gelombang. Istilah yang kita senang faham, pertindihan, okey, dua atau lebih gelombang dari sumber gelombang yang koheren. Yang belum faham adalah koheren. Okey, dua sumber gelombang koheren adalah koheren apabila, jadi maksud koheren ni, maksud dia adalah frekuensi kedua-dua gelombang adalah sama dan beza fasa adalah tetap. Ini maksud koheren. Sekejap cikgu pergi pada ini, kita maksud yang pertama iaitu interference gelombang. Okey, pertindihan dua ataupun lebih sumber gelombang. Okey, sumber tu okey, syarat dia mesti sumber yang koheren. Apa maksud koheren?
Koheren tu maksud dia adalah frekuensi kedua-dua sumber tu adalah sama. Okey, adalah sama. Macam mana? Okey, cuba kita tengok dalam buku teks. Okey, tengok sumber. Dalam buku teks kita cari penggetar. Okey, penggetar. Contoh kalau kita buat eksperimen dalam tangki riak yang menghasilkan ombak tu adalah penggetar. Okey, ni contoh ni penggetar sfera yang menghasilkan dua gelombang membulat. Okey. Ni air kan. Dia celup je penggetar tu, dia celup dalam air, lepas tu dia bergetar. Okey, dia bergetar. Jadi akan ada ombak. Jadi dua-dua penggetar ni, vibration ni mesti sama, getaran dia sama. Okey, getaran sama. Itu istilah yang biasa kita guna, getaran sama. Tapi kalau istilah fizik, frekuensi dia adalah sama. Okey, frekuensi dia sama. Tak boleh satu getaran macam tu, satu lagi laju, satu lagi slow. Itu maksudnya frekuensi berbeza. Okey, dalam syarat dia, okey, interference gelombang ni, okey, mesti daripada dua sumber koheren, iaitu okey, getaran dia sama, okey. Lepas tu beza antara fasa adalah tetap. Kenapa? Supaya kita nak buat eksperimen ni kita nampak, okey, kita nampak dan kita boleh buat pengiraan. Contoh yang itik tadi ni kan. Itik tadi ni macam mana kita nak memastikan sumber koheren? Kalau kaki dia bergerak tu, getaran dia sama. Baru koheren. Kalau satu itik dia bergerak, dia kaki dia perlahan, satu lagi laju, jadi tak koheren. Jadi kita tak boleh memerhatikan betul-betul interference. Okay? Dalam fizik ni, syarat dia kata koheren ni sebenarnya untuk kita nampak dulu hasil dia. Okay? Hasil superposisi. Okay? Jadi dua sumber gelombang adalah koheren apabila frekuensi. Jadi koheren ni adalah frekuensi, okay, frekuensi kedua-dua adalah sama. Okay, adalah sama dan beza fasa adalah tetap. Okay, jadi kita tengok dari segi detail dia, kita ada pula interference ni ada dua jenis. Okay, ada dua jenis. Okay. Rujuk buku teks, okay, muka surat seterusnya iaitu muka surat 211. Okey, jadi interference ni kita ada dua. Apa dia dua tu? Yang pertama interference membina, yang kedua memusnah. Okey, membina dan memusnah. Ini kita kaitkan dengan matematik nanti, hasil dia. Okey, kita ada P dengan Q. Kita tengok sebelum bertindih. Sebelum gelombang ni dia bertindih. Okey, sebelum dia bertindih ataupun aksiden lah, okey, bertemu. Okey, jadi P ni arah dia ke kanan, Q ni arah dia ke kiri, bergerak. Okey, dua-dua ni adalah puncak. Okey, kalau lembangan ni yang bawah ni, dua-dua ni puncak. Bila bertindih, semasa bertindih, semasa superposisi maksudnya semasa bertindih, dua ombak air, okey, gelombang air bertindih, bertemu. Okey, semasa superposisi, A ni maksud dia amplitude, tinggi dia. Okey, tinggi dia. Okey, tinggi dia. Bila dia bertindih, dia akan jadi lebih tinggi, iaitu dua amplitude. Sebab setiap satu ni satu A, ini satu A. Okey, jadi bertindih dia jadi 2A. Okey, semasa berlaku 2A. Bertindih, okey, jadi 2A. Jadi ini adalah superposisi. Selepas tu dia masih bergerak, berpisah balik. Lepas bertindih sekejap, dia berpisah balik. Jadi berpisah balik kepada A. Jadi sumber koheren sebenarnya kita nak tengok macam ni lah. Jadi A. Kalau kita guna dua sumber tak koheren, sekejap yang ni A. Tinggi dia 1. Okay, yang ni tinggi 2.5. Jadi tak tetap. Susah kita nak buat pengiraan ataupun kita nak lihat pemerhatian. Sebab tu syarat dia adalah mesti koheren. Okay, mesti koheren. Okay. Jadi sesaran paduan ini yang dimaksudkan dengan sesaran paduan. Hasil tambah, hasil pertindihan, hasil superposisi. A tinggi ni amplitude 1A. Yang kedua 1A juga. Bila bertindih A tambah A jadi 2A. Okay, jadi 2A. Jadi ni sesaran paduan. Hasil tambah pertindihan antara dua gelombang. Okay, ini kita superposisi ni kita tengok dua gelombang saja. Okay, dua gelombang. Nak 3 ke 4 itu dah
Tak ada dalam ni. Silibus untuk Form 5 dan Form 4 ni tak ada. Okey, ini membina. Apa yang dimaksudkan membina? Dia bertambah. Daripada A kepada 2. Itu membina. Okey, membina. Dia bertambah. Okey, kita pergi, ni, interference membina juga berlaku. Ini kita pergi kepada 2 puncak kan? Okey, interference membina juga berlaku apabila 2 lembangan bersuperposisi. Contoh yang ni kan? Sebelum bertindih, ni lembangan okey. Lembangan dia bertindih, pergerakan berlawanan, dia bertindih daripada negatif A. Kenapa negatif? Okey, sebab pada paksi X dan Y graf kan, paksi X dan paksi Y. Cikgu rasa cikgu kena aktifkan whiteboard sekejap Cikgu nak aktifkan whiteboard. Okey. Whiteboard. Okey. Kita ada paksi. Okey, kita ada Y, X. Tadi yang gelombang tadi gelombang tadi. Satu amplitude. Ni cikgu lukis guna mouse saja ni. Okey, yang ini A. Yang ini A, positif lah. Okey. A. Okey. Sorry lah cikgu guna mouse, dia tulisan tak cantik sikit. Pada skrin laptop saja. Okey. Jadi nilai dekat sini, paksi Y ni, sini adalah positif. Bawah adalah negatif. Okey, jadi kita pergi kepada A negatif tu. Ini yang dimaksudkan dengan A negatif. Nilai negatif sebab dia duduk di bawah. Okey, di bawah keseimbangan, titik keseimbangan. Jadi ini adalah kita panggil, okey, ni adalah lembangan. Okey, lembangan. Ini adalah puncak. Ini adalah puncak. Okey, yang atas ni adalah puncak. Yang bawah ni adalah lembangan. Okey, jadi kita berbalik kepada buku teks. Dekat sini, dua-dua lembangan ni dia bertindih. Okey, bertindih membentuk negatif 2A. Ingat, cikgu dah bagi tahu kenapa negatif, sebab pada graf, okey, kalau pada paksi dia duduk di pada paksi Y negatif, bawah, negatif A. Jadi bila dua bertindih, dia akan jadi negatif 2A. Lepas tu selepas superposisi dia bergerak masing-masing, meninggal masing. Dah tak bertindih lah. Dia patah balik kepada negatif A. Okey, ini adalah interference membina, bertambah. Negatif A jadi negatif 2A, bertambah juga. Okey, bertambah juga. Okey, kita pergi kepada interference yang kedua, iaitu interference memusnah. Okey, memusnah. Okey, berlaku apabila satu puncak dan satu lembangan. Dekat sini dia pergi kepada dua-dua. Satu puncak, satu lembangan. Ingat, puncak ni bukit. Lembangan ni lurah bukit. Okey, lurah bukit. Okey, berlaku apabila satu puncak dan satu lembangan bersuperposisi untuk menghasilkan sesaran paduan sifar. Okey, kita tengok. Sebelum pertindihan, kita ada ombak satu, ombak yang tinggi. Okey, iaitu positif A. Ni kan? Satu lagi ombak yang bergerak, ombak yang bawah ni. Lengkuk ni. Ini kita panggil istilah dalam fizik, kita panggil lembangan. Okey, lembangan. Negatif A. Jadi, semasa pertindihan berlaku, secara pengiraan matematik, okey, positif A tambah dengan negatif A. Positif A tambah dengan negatif A. Okey, kita akan dapat kosong. Maksudnya, semasa bertindih, tidak akan ada ombak. Kalau macam ni, satu ada ombak, satu lembangan. Bila dia bertindih, okay, dia bertindih kan. Dia macam ni lah. Macam ni kan. Bertindih, dia akan rata. Okay, tak ada ombak. Dia kosong macam ni. Yang titik putu-putu ni yang asal. Yang akan berlaku adalah distrik saja. Dia dah tak ada ombak. Okay, dah tak ada ombak. Okay, dia kosong. Ni kosong nilai dia kosong. Amplitude dia kosong. Okay, kosong. Jadi, selepas pertindihan, dia akan patah balik macam yang tadi. Okey. Jadi,
Interference memusnah antara satu puncak dengan satu lembaran. Jadi sini kita dapat rumuskan bahawa kalau interference memusnah ni adalah mesti ada satu puncak, satu lembangan. Lepas tu syarat dia satu lagi samalah, A negatif A. Tetapi kalau yang ini tinggi dia A, satu lagi negatif 2A, kalau kita kira dekat sini, sesaran paduan A tambah negatif 2A, kita akan dapat negatif A dekat sini. Okay, negatif A. Kalau negatif A, masih ada lembangan. Okay, syarat dia mesti dua-dua ni samalah. Okay, ada soalan setakat ini, superposisi dua interference ni, membina dan memusnah. Ada soalan setakat ni yang tak faham? Kehadiran 26 orang. Tahniah. Okay. Kalau tak ada soalan, kita teruskan sebab nanti cikgu akan buka sesi Q&A. Okay. Sesi Q&A. Lepas tu kita akan buat tu. Quizzes. Okay. Buat quizzes. Okay. Cikgu sediakan 5 soalan untuk quizzes nanti. Okay. Kita sambung kepada seterusnya lah. Okay. Kita pergi kepada 3 gelombang tadi. Okay. 3 gelombang. Okay. Gelombang air, gelombang cahaya, gelombang bunyi. Okay. Ni sebenarnya dia buat aktiviti dekat atas. Okay. Dekat atas ni iaitu aktiviti gelombang air. Okay. Lepas tu gelombang cahaya. Kita pergi imbas sedikit. Yang pertama gelombang air. Gelombang air kita menggunakan tangki riak. Jadi untuk tangki riak tu kita mesti adakan ombak. Tak boleh guna tangan nak buat ombak dalam air tu. Jadi dia ada alat. Dia panggil penggetar. Okay. Penggetar. Jadi frekuensi dia sama. Getaran dia sama. Okay. Sama. Jadi akan ada ombak. Jadi ombak daripada ni akan bentuk. Kejap lagi lah dekat pemerhatian. Okay. Lepas tu yang kedua ni. Gelombang cahaya. Macam mana cahaya? Okay. Dia ada satu. Kita panggil celah. Okay. Satu papan dia ada celah. Okay, dia ada celah. Okay, dia ada susun macam ni lah. Okay, guna laser. Okay, guna laser. Syarat dia kalau cahaya pula mesti cahaya monokromatik. Cahaya yang ada satu warna saja. Cahaya putih yang sekarang ni yang kita guna ni kita ada warna pelangi kan. 7 kan warna pelangi. Jadi kita nak satu warna saja. Sebab apa? Sebab dia adalah kita nak sumber yang koheren. Sumber yang koheren dalam gelombang cahaya adalah satu warna sahaja. Yang kita panggil monokromatik. Okay, cahaya monokromatik. Okay, kita susun macam ni. Nanti dekat skrin kita akan tengok superposisi bagi gelombang cahaya. Okay, dia ada cerah, ada gelap, ada cerah, ada gelap. Yang ketiga, okay, gelombang bunyi. Kalau gelombang bunyi, dia guna dekat sini, dia guna speaker. Lepas tu dia letak mikrofon. 2 speaker. Macam mana koheren? Okay, koheren maksudnya dia sambung ke, 2 speaker mesti sambung kepada satu radio. Jadi dua-dua tu muzik yang sama, okay, lagu yang sama. Jadi itu kita panggil koheren. Frekuensi yang samalah yang akan dihasilkan. Bunyi yang sama. Okay. Jadi dia letak mikrofon dekat sini dia untuk mengesan bunyi. Macam mana nak kesan bunyi dalam bentuk gelombang? Okay, dia guna OSK. OSK ni pun tak belajar lagi nanti form 5. OSK ni kalau dekat hospital nak jantung, kita nak tengok jantung kan. Jadi kalau jantung tu berdegup, okay, dia ada gelombang. Okay, dia ada gelombang lah. Tapi kalau tak ada, dia straight saja, tak ada gelombang. Jadi OSK ni dia nak mengesan gelombang. Okay, jadi kita ada 3 aktiviti dekat atas. Jadi kita tengok pemerhatian. Okay. Interference bagi gelombang air. Jadi pemerhatian ni muka gelombang muka gelombang. Okey, menunjukkan corak interference. Jadi kita ada 2 sumber iaitu S1 dengan S2. Sumber 1, sumber 2. Bergetar bersama-sama. Jadi corak dia tengok muka gelombang. Bila bertindih, tengok dia bertindih. Bertindih dia ada satu line pula. Okey, dia ada satu line iaitu garisan warna kelabu seragam. Seragam je semua. Jadi nampak satu garis. Okay, garisan dengan kawasan cerah dan gelap berselang-seli. Cerah, gelap. Cerah, gelap. Itu maksud cerah, gelap, selang-seli. Okay, kita tengok kawasan yang cerah. Okay, kawasan cerah ni, gelombang dia, okay, adalah gelombang air puncak lawan dengan puncak. Okay, jadi dia akan, puncak dia lebih besar. Okay, kawasan gelap pula,
lembangan dengan lembangan. Ni gelap, ni gelap. Akan menghasilkan selepas bertindih yang lebih gelap. Itu maksud dia. Kalau cerah, tambah dengan cerah, kita akan dapat kawasan yang lebih cerah. Okey. Tambah Kalau gelap, lawan dengan gelap, kita akan dapat kawasan yang lebih gelap. Okey. Kawasan kelabu. Okey, kawasan kelabu ni, garisan kelabu ni adalah puncak dengan lembangan. Jadi dia interference memusnah kawasan kelabu. Okey, jadi ini adalah kawasan memusnah. Ini merujuk kepada gelombang air. Okey, kejap lagi lepas ni cuba ulang kaji balik, lihat satu-satu. Okey, untuk faham ni mungkin ambil masa ataupun nak ingat balik. Okey, kita kena tengok muka gelombang ni dia ada bentuk nanti. Ini pemerhatian dari aktiviti dekat atas. Okey, kita pergi kepada dua interference gelombang cahaya. Kita pergi kepada cahaya. Okey. Rajah 5.61 menunjukkan corak interference yang terbentuk pada skrin. Okey, bagi cahaya daripada pen laser. Okey, gelombang cahaya terbelau. Kenapa istilah terbelau? Sebab dia tak tunjuk gambar kat sini. Terbelau ni sebab bila cahaya pergi ke celah ni, dia jadi terbelau. Tersebar balik. Okey, dia tersebar. Okey. Itu maksud terbelau. Yang muncul daripada dui celah adalah koheren. Okey, dui celah. Okey, dui itu maksudnya dua. Okey, dui celah ada dua. Tengok ini ni dui celah ni kan ada dua. Okey, ada dua. Ni hitam kecil ni. Hitam tu adalah celah. Okey. Jadi ada dua celah. Cahaya masuk dua celah. Jadi daripada dua celah tu dia keluar. Yang kita panggil terbelau. Cahaya terbelau, lepas tu dia akan bertindih. Okey. Superposisi gelombang daripada dui celah menghasilkan corak yang terdiri daripada kita panggil pinggir cerah dan pinggir gelap. Interference membina menghasilkan pinggir cerah. Okey, manakala interference memusnah menghasilkan pinggir gelap. Okey, jarak pemisahan ini tengok Jadi sini kita ada merah dengan hitam. Yang merah ni adalah cerah. Sebab laser kan, guna laser. Okey, laser cahaya warna merah Satu kita cahaya monokromatik. Okey. Lepas tu gelap. Jadi cerah ni adalah interference membina. Gelap ni adalah interference memusnah. Okey, kenapa terjadi ni? Sebab ada berlaku pertindihan. Padahal kita guna cahaya tapi masih ada kawasan yang gelap. Sebab apa? Berlaku interference memusnah. Jadi interference memusnah menyebabkan berlaku muka gelombang yang gelap. Yang hitam-hitam tu. Interference memusnah, kalau cerah, interference membina. Okey, cuma dekat sini jarak dia tak sama. Tengok jarak dia. Kenapa jarak tak sama? Di sini dia terangkan. Jarak pemisahan celah yang lebih kecil, jarak pemisahan celah yang lebih besar. Kalau tengok pada aktiviti ni, dia guna dui celah. Ni kan, ada satu, ada dua. Yang sini rapat sikit, celah. Yang ni celah dia jauh sikit. Okey, simbol dia guna A lah simbol ni. Okey, ni jarak dia jauh sikit antara dui celah. Yang ni jarak dia dekat. Okey. Kalau dekat, dui celah dekat tu, dia akan menghasilkan superposisi macam ni. Jarak dia jauh-jauh lah, gelap cerah jauh. Tapi kalau kita gunakan celah yang lebih besar, celah yang lebih besar, dia akan menghasilkan superposisi yang dekat. Macam ni lah pemerhatian dia, yang dekat. Okey, ini merujuk kepada interference gelombang cahaya. Kita pergi kepada gelombang bunyi pula. Okey, kita ada dua speaker. S1, S2 ni sumber 1, sumber 2. Okey, gelombang bunyi tidak dapat dilihat. Memang kita tak dapat tengok pun dengan mata. Okay. Dengan mata tak boleh nampak. Okey, tak boleh nampak. Okey, gelombang bunyi. Kalau dalam cerita kan, dalam cerita gelombang bunyi kadang-kadang dia buat kan bunyi frekuensi tinggi. Contoh cerita Incredible Hulk kan. Dia guna gelombang bunyi yang tinggi. Dia buatlah macam kita boleh nampak sedikit. Okey? Itu dalam cerita lah.
Jadi gelombang bunyi ni kita tak nampak. Kita bercakap, cikgu bercakap ni pun, sekarang cikgu bercakap, mana ada nampak bunyi kan? Padahal ada, kita boleh dengar. Okey, cahaya boleh nampak. Sekarang cikgu buka lampu, cerahlah muka cikgu. Kalau cikgu tutup, gelap. Okey. Jadi kita pergi kepada gelombang bunyi. Jadi gelombang bunyi tidak dapat dilihat. Pemerhati hanya dapat mendengar bunyi yang kuat di kawasan interference membina. Okay, kalau kita pasang speaker, kita akan dengar. Okay, kita akan dengar itu sebenarnya adalah kawasan interference membina. Bunyi yang perlahan di kawasan interference memusnah. Bunyi yang perlahan ataupun yang tak bunyi, tak ada dengar. Interference memusnah. Okay, jadi kalau bunyi, satu lagi kita tak bunyi ataupun bunyi dia perlahan. Kalau itu gelombang bunyi. Kalau gelombang cahaya, dia ada gelap, ada cerah. Kalau air, sama juga. Okay, air dia ada gelap, ada cerah. Okay, dan ada ni, kalau ikutkan ni kelabu lah. Okay, ada gelap, ada cerah, ada gelap, ada cerah. Gelombang bunyi macam ni pemerhatian. Gelombang cahaya macam ni ada cerah dengan gelap. Okay, gelombang bunyi kita dengar bunyi yang lebih kuat dan bunyi yang lebih perlahan. Okay, itu yang cikgu nak bagi tahu, itu yang berkaitan dengan interference memusnah dan interference membina. Okay, kita tengok gambar rajah. Corak interference gelombang bunyi. Okay, kita tengok sini ada dua speaker. Jadi yang pangkah ni bunyi dia perlahan dekat sini. Kalau kita letak duduk sini, ini adalah perlahan. Okay, skrin kita dapat tengok macam ni lah. Maksudnya pada skrin tu masih ada gelombang. Bukan straight. Bukan straight je. Kalau straight tu maksudnya tak ada bunyi. Jadi dapat disimpulkan bunyi yang perlahan tu adalah interference memusnah. Okey, lepas tu yang ada gelombang ni, ini adalah interference membina. Okey, setakat ni ada soalan? Kita nak pergi corak pula. Okey, nak pergi corak. Jadi corak ni sebenarnya kita boleh tengok corak ni sebenarnya kepada gelombang air, okey, gelombang bunyi, gelombang cahaya. Ini corak dia, corak gelombang. Okey, ada soalan setakat ni? Tahniah hari ni semua join kelas. Okey, join kelas, kehadiran cikgu akan bagi sekejap lagi. 8.38. Cikgu target kalau ikutkan 11.45 sesi Q&A 5 minit, lepas tu quiz 11.50 pukul 12 habis kelas. Okey, harap-harap cikgu dapat menempati masa lah. Okey, kita pergi kepada corak interference. Okey, interference gelombang air, cahaya dan bunyi boleh dianalisis. Okey, dianalisis. Sekarang ni kita analisis dengan melukis corak interference. Okey, jadi ini adalah corak interference. Okey, corak interference. Okey, seperti ditunjukkan dalam rajah dekat bawah ni. Jadi, kita ada perkataan baru yang kita akan jumpa, iaitu titik PQ ialah anti-knot. Jumpa perkataan baru pula. Anti-knot, iaitu titik berlakunya interference membina. Okey. Okey. Ya. Anti-knot ni adalah titik di mana yang berlaku interference membina. Okay, jadi kena tanda nantilah sebab nanti dia kata anti-knot. Jadi anti-knot ni adalah dia mana garisan titik yang di interference berlakunya interference membina. Okay, titik R pula adalah knot. Knot ialah berlakunya tempat di mana berlakunya interference memusnah. Okay, memusnah. Okay, ni corak dia kita ada S1, S2. Sumber 1, sumber 2, syarat dia mesti koheren. Okey, yang pertama. Lepas tu, jarak S1, S2 kita labelkan sebagai A. Okey, jarak di antara dua sumber. Ni ingat ini sebenarnya nanti akan jumpa dekat formula kejap lagi. A ni dekat mana? A ni adalah jarak antara dua sumber. Okey. Selepas tu, dua sumber ni dia akan membentuk gelombang. Gelombang membulat. Okey, membulat ni Jadi sini dia bezakan dua color. Color yang pertama warna merah. Untuk sumber satu. Warna merah. Garisan ni adalah puncak. Ingat ni puncak. Putus-putus ni adalah garisan lembangan. Okey. Lembangan. Jadi pada whiteboard. Okey. Kalau puncak garisan dia adalah macam ni kita dapat perhatikan garisan dia. Kalau lembangan, garisan dia adalah putus-putus. Putus, 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 putus. Okey, puncak sekali lagi adalah
Garisan lurus. Okey. Garisan putus. Tuh, okey. Sumber yang kedua warna biru. Sama juga puncak. Okey, lepas tu garisan putus-putus ni lembangan. Ni dia bagi tahu penunjuk ni penunjuk ni. Okey, puncak adalah garisan straight, putus-putus ni lembangan. Okey, yang titik saja ni antinot. Antinot adalah pertindihan antara dua gelombang iaitu interference membina. Not yang pangkah ni adalah memusnah. Kita tengok ni yang titik putus-putus berjumpa ni adalah yang macam ni, titik Q ni. Okey, ni kan. Kita pergi satu persatu lah. Okey, satu persatu lah. Okey, yang ini garis antinot. Antinot adalah membina. Maksudnya lembangan dengan lembangan akan bentuk lembangan yang lebih besar. Okey, yang warna merah dengan warna biru pun bertemu dekat sini, sama juga membina juga. Okey, membina juga. Lepas tu sini pula titik ni dengan titik lembangan dengan lembangan bertemu, okey, bertindih ataupun superposisi, sama juga membina. Jadi sini kita ada garis antinot iaitu garisan bagi interference membina. Kita pergi kepada not memusnah. Kita tengok satu persatu. Okey, yang ini yang pertama. Satu titik, satu ni lembangan, satu lagi puncak. Okey, maksudnya titik R ni lah. Okey, dia macam ni. Satu puncak, satu lembangan. Okey, jadi dia memusnah. Ini pun sama, ini pun sama, ini. Jadi kita panggil garis not. Ni garis anti-not, garis not. Jadi kita ada 3 titik, P, Q dan R. Okey, kalau P, kita tengok P bertindih iaitu warna merah dengan warna biru. Dua-dua puncak. Dua-dua puncak, satu merah, satu biru. Jadi membina. Titik P ni adalah membina. Q dekat sini. Dua-dua titik putus-putus bertemu, bertindih. Itu adalah sama juga membina tetapi negatif lah. Okey, lembangan. Titik R dekat sini, satu yang putus-putus ni adalah lembangan. Yang warna merah ni adalah puncak. Jadi titik R tu adalah memusnah. Okey, boleh? Boleh kelas? Boleh? Okey? Okey. Faham cikgu. Boleh okey. Kita cepat ni sebab takut tak cukup masa. Okey, hubung kait antara pemboleh ubah dengan corak interference gelombang. Okey, jika kita ada 4 ni lambda ni panjang gelombang. A ni jarak pemisahan antara dua sumber koheren. A yang tadi ni A ni Okey. Kemudian X ni jarak pemisahan antara dua garis antinot dan garis not yang bersebelahan. Okey. X ni ni sebenarnya ni tak apalah. Kita tengok dekat bawah kejap lagi dekat ni sini. Okey. D ni jarak tegak daripada sumber kepada kedudukan X ditulis. X yang ditulis ni biasanya screen. Okey, screen. Okey, kita pergi kepada okey. Kepada contoh. Formula kita akan jumpa dalam subtopik ini adalah lambda sama dengan AX per D. Macam mana nak ingat? Okey, cikgu ada cara. Macam mana nak ingat? Okey, cikgu ada cara macam mana nak ingat. Okey, formula lambda sama dengan AX bahagi dengan D. Okey, lambda ni kita kena ingat panjang gelombang. Okey, jadi kita ada dua sumber. Okey, sumber 1, sumber 2. Jadi antara dua sumber ni adalah A. Okey, A. Lepas tu dua sumber ni dia akan menghasilkan dua gelombang. Okey, dua gelombang bertindih lah. Lepas tu kita ada screen. Dapat diperhatikan pada screen. Okey, pada screen. Okey, dapat diperhatikan pada screen. Jadi jarak antara sumber ni adalah D. Jarak screen dengan sumber. Ini D. Okey, kemudian X. X ni sebenarnya jarak. Nanti kita akan kejap lagi kita akan tengok. X dekat sini. Jadi macam mana cikgu nak ingat? A dekat sini. A darab dengan X
pen merah. Okey, pen hitam. A darab dengan X. Kita akan jumpa A dulu dekat sini. A darab dengan X bahagi dengan D. D dekat bawah. Jadi kedudukan dia A ni adalah sumber X ni pada skrin. Okey, jarak. Okey, pada skrin. Okey, D ni adalah jarak antara skrin dengan sumber. Okey, itu cara cikgu nak ingatlah. Okey, AX bahagi D. Iaitu kita nak cari lambda. Okey, kita pergi kepada buku teks. Okey, menyelesaikan masalah yang melibatkan interference gelombang. Okey, rajah 5.65 menunjukkan dua celah yang menghasilkan corak interference pada skrin. Jarak di antara pinggir cerah dan bersebelahan ialah 4.5 ni. Ini X ni. Okey, jarak. Okey, jarak di antara pinggir cerah yang bersebelahan. Okey, cerah dengan cerah. Ya, cikgu besarkan buku teks. Buku teks boleh besarkan tak? Okey, tu X. Okey, cerah kita ambil kat tengah-tengah cerah satu lagi. Jadi itu adalah X. Okey, tengok unit yang digunakan milimeter, milimeter. Okey, berapakah panjang gelombang? Formula lambda ni kan panjang gelombang cahaya yang digunakan. Jadi pemisahan celah adalah 0.4 milimeter. Jadi yang lain kita tengok dia guna meter. Sini dia guna milimeter, sini milimeter. Jadi senang cerita kita tukar semua kepada meter. Jadi pemisah celah untuk A kita tukar mili ni sama juga dengan 10 darab kuasa negatif 3. Jarak di antara pinggir cerah yang dekat sini 4.5 ni sama juga mili kita darab dengan 10 kuasa negatif 3. Jadi unit kita guna meter. Okey, meter. Okey. Kemudian jarak di antara skrin dengan dui celah. Skrin ni adalah dui celah ion ni, ini adalah dua sumber koheren lah hasil. Okey. Ini gelombang cahaya. Kita nak tengok gelombang cahaya. Jadi jarak ni dengan skrin ni D, 3 meter. Jadi semua kita guna meter. Okey. Lepas tu kita darab dan bahagi dengan 3, kita akan dapat 6.0 darab 10 kuasa negatif 7 meter. Okey, tak susah pun, senang je. Okey. Yang pertama kita kena samakan semua. Kalau dia guna cm, semua kena guna cm. Kalau guna meter, semua tukar kepada meter. Senang cerita kita guna meter. Sama juga kalau jumpa soalan dalam soalan objektif, tengok jawapan dia dalam meter ke, dalam milimeter ke, dalam cm. Kalau cm kita kena tukar dulu siap-siap cm. Kalau jawapan dalam meter kita kena tukar semua dalam meter. Okey, itu contoh satu. Kejap lagi, kejap lagi sediakan kalkulator dengan pensel kertas untuk conteng-conteng kejap lagi. Cikgu ada soalan kuisis kejap lagi. Okey, kita tengok aplikasi. Okey, aplikasi interference gelombang dalam kehidupan. Nak kata kehidupan tu tak semualah. Contohnya yang pertama ni kapal. Okey, kapal ni. Jadi dekat kapal ni, dekat depan ni dia akan ada luan berbuli dia panggil kan. Luan berbuli. Jadi luan berbuli ni menjana gelombang air yang berinterference secara memusnah. Ingat memusnah ni maksudnya tak ada ombak lah. Dia rata. Jadi tujuan dia nak memecahkan ombak supaya air tu jadi rata. Okey, air tu jadi rata. Dengan gelombang air yang dihasilkan oleh laluan kapal. Hal ini menjadikan air di sekitar kapal lebih tenang dan mengurangkan seretan air. Okey, ini dia nak memusnahkan ombak yang berlaku. Okey, dia akan jadi rata lah. Okey, akan jadi rata. Okey, yang kedua spek mata. Siapa yang pakai spek mata tengok kat mana dia guna. Salutan pada permukaan kanta anti pantulan menyebabkan cahaya terpantul berinterference secara musnah. Salutan ini membantu menjadikan penglihatan lebih jelas dan mengelakkan daripada pembentukan imej pada kanta cermin mata. Okey, pada kanta cermin mata, okey, nanti kalau dia tak buat macam ni, dia tak buat salutan, akan nampak nanti akan ada imej. Jadi kadang-kadang dia kacau lah penglihatan kita kan. Siapa yang pakai spek mata, biasanya tak berlaku sebab dia dah salut dah. Okey, lepas tu sistem mikrofon. Okey, dalam cockpit pesawat, okey, ni guna mikrofon. Sistem mikrofon dan pemancar pada fon kepala yang digunakan di kapal terbang menghasilkan gelombang bunyi. Okey, berinterference secara musnah dengan bunyi sekeliling yang hingar. Dalam kapal terbang dia hingar bunyi.
Jadi dia boleh masuk dalam mikrofon tu hingar. Jadi sistem mikrofon dan pemancar pada phone macam ni dia pakai ni, dia memusnahkan. Jadi bunyi hingar tu dia tak dengar. Okey, dia tak dengar. Kaedah ni sama juga digunakan dalam mikrofon yang mahal. Telefon kita pun ada. Okey, telefon kita. Kalau tak akan bunyi hingar, bunyi bising dekat luar. Okey. Ini contoh aplikasi dalam kehidupan harian kita. Okey, setakat ni ada soalan. Kita ada 9 minit lagi. Ada 2 sesi soal jawab kalau siapa ada soalan. Lepas tu cikgu nak bersedia dengan quizzes. Okey, quizzes akan ada pengiraan, soalan pengiraan. Ada soalan setakat ni? Ada soalan tak kelas? Tak ada. Kelas ada soalan. Go. Apa Sazwan tu? Saya tak faham yang kat corak gelombang tu. Corak gelombang. Corak Hmm. gelombang. Kita pergi pada corak gelombang. Okey, tak faham yang bahagian mana tu? Kat bahagian garis-garis tu. Macam mana? Yang, Dekat yang bahagian titik PQR tu. PQR. Okey. Kita pergi kepada titik PQR. Okey, untuk lebih faham, kalau kita, dalam exam dia tunjuk macam ni, kita pergi satu persatu. Titik P, kita tengok pada titik P. Okey, ni P titik P. Titik P kita tengok ada dua color. Dalam exam dia tak semestinya guna color macam ni, mungkin hitam putih je. Kalau hitam putih, tengok garisan putus-putus dengan garisan yang bersambung. Kalau garisan bersambung, dekat P ni dua-dua garisan bersambung. Bersambung maksud dia puncak, ombak lah. Okey, puncak. Jadi dekat sini dia tulis, dia lukis. P ni ada dua puncak, dua bukit. Jadi dua bukit ni amplitude dia, tinggi dia sama. Jadi puncak tambah dengan puncak, kita akan dapat paduan dia adalah puncak yang lebih besar. Jadi puncak yang lebih besar itu kita panggil membina, titik membina. Okey, membina. Interference membina. Okey, titik P ni adalah interference membina. Okey, kita pergi kepada Q pula. Dua-dua ni garisan putus-putus. Kalau kita lukis putus-putus tu lembangan. Okey, dekat sini tepi ni. Okey, putus-putus ni lembangan, dua-dua ni lembangan. Bila dua-dua lembangan akan menghasilkan satu lembangan yang lebih besar. Sama juga ini kita panggil titik interference membina. Okey, membina. Kita pergi kepada R. Satu garisan putus-putus, satu lagi yang tak putus. Kalau kita lukis satu puncak, satu lembangan. Jadi satu puncak kalau kita bertindih dua-dua ni akan menjadikan satu garisan lurus. Maksudnya musnah. Tak ada puncak, tak ada lembangan. Musnah. Jadi titik R tu kita panggil titik interference memusnah. Jadi untuk setiap titik ni kalau kita sambung, bila kita sambung, contohnya kita sambung ni kan yang titik ni 1, 2, 3, 4. Semua ni titik-titik ni adalah membina, interference membina. Kalau kita sambung, kita panggil garis antinot. Semua titik-titik interference membina kita panggil garisan antinot. Okey. Kalau titik-titik yang mana memusnah, kita sambung, garisan tu kita sambung, kita panggil garis not. Okey, not iaitu titik-titik interference memusnah. Okey, boleh? Boleh kelas Boleh. Okey, cantik. Okey. Jadi ni formula ni kena tu kejap lagi ada dua soalan kalau tak silap cikgu, dua soalan. Okey, bersedia dengan quizzes? Okey, bersedia dengan quizzes. Link quizzes cikgu bagi pada ruangan chat. Kita pergi kepada quizzes. Kita ada 5 minit lagi. Lepas tu nak isi kehadiran lagi. Okey, boleh buka quizzes sekarang. Okey, buka link cikgu bagi tu. Dah bunyi tu, bunyi masuk tu. Okey, masuk dulu, masuk dulu.
17 orang dah masuk. Yang lain mana yang lain? Masuk cepat. Kita nak mula soalan. Okey. 20 orang dah masuk. Kalau ada masalah bagi tahu dekat ruangan chatting. 20 orang, 20 orang. Okey. Okey, tak apa. Kita mula dulu. Mungkin yang lain tu ada hal tu. Okey, 21 orang masuk. Okey, kita mula. Cikgu bagi 5 soalan 5 soalan. Okey, 23. Masuk, masuk. Cikgu share dulu skrin. Lupa nak share skrin. Okey. Setakat ni kita ada 25. Tak nampak 25. Okey, kita mula sekarang. Boleh rujuk buku teks rujuk buku teks, kalkulator dan pensel mesti ada. Okey, dia ada 5 soalan. Hati-hati semasa menjawab. Boleh rujuk buku teks, tak ada masalah. Boleh rujuk buku teks. Kita ada 26 orang sedang live sekarang. %, 73% dapat jawab dengan betul, Tania. 73%. 73% soalan dapat dijawab dengan betul. Accurate. Ketepatan. Bismillahirrahmanirrahim. %70 dapat menjawab dengan tepat. Jumlah soalan yang dapat dijawab dengan tepat, Tania. Bahagian pengiraan tu, mungkin ambil masa sedikit, cikgu bagi masa 2 minit. Okey, bagi masa setiap soalan pengiraan adalah 2 minit. Dah turun dah ketepatan 60%. 60%. Okey, teruskan. Hati-hati menjawab. Dah turun ni, 56%. 4 stem tu apa? Sekejap cikgu tengok dalam grup Telegram. Okey, tak apa. Kejap lagi kimia, Cikgu Hasniah dia bagi itu link saja. Okey, tak apa. Kita boleh tambah masa untuk fizik. Hati-hati menjawab hati-hati menjawab. Tambah-tambah lagi bahagian pengiraan. Pastikan menggunakan formula AX. Okey, lambda sama dengan AX bahagi dengan D tu. Okey, kita ada 2 soalan. Kalau tengok dekat sini, soalan pengiraan. Ramai yang salah. Seorang je yang betul. Jika panjang gelombang cahaya 6.0, nilai Y. Nilai Y.
Nombor 5, ini dalam buku teks pun ada. Okey, dalam buku teks ada. Okey, kalau ikut dekat sini, soalan nombor 2 pun ramai juga yang salah pengiraan. Memang kena hati-hati. Tengok jawapan dalam CM. Bila jawapan dalam CM, pastikan kenapa tentukan panjang gelombang. Maklumat dia ada pada gambar rajah. Okey, A mana, X mana, D mana. Dia ada guna cm dan ada guna meter. Sebab jawapan dalam cm, guna cm. Yang mana yang belum jawab lagi? Okey, yang mana belum jawab? Okey. Nombor 1, 27 orang. Nombor 1, 12 orang jawab betul. Okey, 12 orang. Bagus. Nombor 2, 7 orang. Bila pengiraan saja, soalan nombor 1 baru 19 orang yang jawab. Soalan tak sama kan semua dipaparkan. Okey, setakat ni tengok top 5. Kita pergi kepada top 5. Okey, top 5. Ini top 5 yang jawab betul dan cepat. Ain, Syafiqah, Wani, Anissa, Ilyana, Fasihah. Okey, berada di tangga top. Sazwan tiba-tiba naik. Okey, tiba-tiba dia naik ke tempat yang ketiga. Wow. Abaikan poin yang dapat ni sekadar tu saja ni untuk suka-suka je tak ada kaitan dengan apa-apa ni. Sebab masing-masing kejar masa sebenarnya. Jadi poin ni dia mengikut masa kita jawab. Kalau kita jawab cepat, poin lebih tinggi. Tapi abaikan. Asalkan dapat jawab dengan betul. Itu yang paling penting. Okey, kalau kita tengok sini Syafiqah, hijau semua, kalau tak silap cikgu hijau semua jawapan betul kot jawab. Yang penting jawab dengan betul, bukan masa. Poin ni abaikan. Ni saja je untuk suka-suka kita je. Yang penting dapat jawab dengan betul. Kenapa kita ada 28 ni? Pelik kan? Ahmad Aikal belum jawab lagi. Ada masalah kot. Siapa yang ada 2 sini? Ada pengintip lah. Okey, setakat ni soalan nombor 1 20 orang dah jawab. Okey, 20 orang. Soalan 2 25 orang dah jawab. Ada 2 orang lagi, 3 orang lagi. 27. Soalan yang ketiga ni dah 27 orang dah jawab. Kita ada 28 orang. Okey, lebih kurang semua dah jawab lah. Okey. Kejap lagi masuk kelas kimia, cikgu bagi bahannya tak apa. Ambil masa sedikit Okey. Okey. Setakat ini top 5. Okey, Ain, Syafiqah, Azlin, Puja, Sazwan, Wani. Okey, ini abaikan ni. Ini saja, kita suka-suka je. Okey, carta ni suka-suka saja. Okey, yang penting dapat jawab dengan betul. Jangan kejar masa sangat. Okey, jangan kejar masa sangat. Kita ada 5 soalan dan kita ada 28 orang. Kalau ikutkan
Semua sedang menjawab. Carta ketepatan menjawab soalan 65%. 65% dapat dijawab dengan betul daripada semua soalan dan semua orang yang menjawab. Okey, siapa yang dah siap? Yang dah siap, boleh rujuk ruangan chatting. Isi kehadiran. Siapa yang dah siap? Okey, kehadiran kelas hari ini. Semua hadir. Tak apa, semua hadir ini. Nanti link cikgu kongsikan dalam grup. Okey, setakat ni yang dah siap 26 orang dah siap. Okey, yang mana dah siap boleh isi kehadiran. Yang dah siap boleh isi kehadiran hari ni 11 Julai 11 Julai. 11 Julai. 4 stem, betul lah 4 stem. Semua dah siap, tahniah. Okey, tahniah. Jadi kita ada 3 orang yang mana dapat jawab dengan betul dan mendapat point. Okey. Okey, dipaparkan. Sekejap je dipaparkan. Okey, jadi ni analisis untuk cikgu lah. Okey, untuk cikgu soalan yang pertama 71%, soalan yang kedua 43% ni rendah kan. Soalan pengiraan. Jadi dekat sini semua kelemahan adalah cikgu dapat buat analisis dekat sini. Soalan yang berkaitan dengan pengiraan, iaitu soalan yang kedua dan yang keempat ni lah pengiraan. Jadi pengiraan ni maksudnya kena buat latihan betul-betul. Kena ikut step 1, 2 dan 3. Okey, yang soalan 1, soalan 3 kebanyakan semua 70% dapat jawab dengan betul. Okey, tahniah. Nanti kita jumpa lagi esok. Cikgu akan masuk soalan esok quizzes juga. Yang mana belum isi kehadiran, mohon isi kehadiran. Tak apa, salah banyak tak apa. Ini okey, setakat ni 26 orang dah isi kehadiran. Seorang lagi belum isi. Okey. Jadi kelas kita hari ini setakat itu saja. Terima kasih. Nanti kita jumpa kepada next class lah. Esok latihan next class hari Rabu kan. Okey, terima kasih semua. Okey, bye-bye. Jumpa lagi.